Saya Ramli Hamzah. Malam ini saya akan menceritakan satu kisah sedih daripada negeri Kelantan ataupun lebih dikenali dengan negeri Cik Siti Wang Kembang. Tajuknya adalah Legenda Puteri Saadok. Puteri Saadok adalah anak kepada Raja Loya yang bersahabat baik dengan Tuan Puteri dengan Cik Siti Wang Kembang. Kerana persahabatan yang baik, pada satu hari Raja Loya telah berjumpa dengan Cik Siti Wang Kembang dan mereka telah berbincang dan bersetuju untuk sebagai simbol persahabatan mereka berdua, Puteri Saadok, anak kepada Raja Loya, akan diserahkan kepada Cik Siti Wang Kembang untuk dididik dan dibesarkan. Dengan berbesar hatinya, Cik Siti Wang Kembang menerima tawaran pada Raja Loya dan telah mendidik Puteri Saadok sebagai anaknya sendiri. Cik Siti Wang Kembang telah mendidik Puteri Saadok dengan baik dan membesar dengan cantik sekali. Okey, dengan kecantikannya itu amatlah tersuhur dan telah sampai kepada Raja Siam. Dan Raja Siam telah mendengar bahawa Puteri Saadok adalah seorang yang cantik dan berkehendakkan Puteri Saadok menjadi permaisuri di negeri Siam. Dan Raja Siam telah menghantar pinangan kepada Cik Siti Wang Kembang dan sebenarnya menghantar rombongan kepada Cik Siti Wang Kembang untuk memohon kepada Cik Siti Wang Kembang agar dia dapat memperisterikan Puteri Saadok. Tetapi Cik Siti Wang Kembang tidak bersetuju. Dia telah menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tapi Raja Siam tidak berpuas hati dan dia telah mempersiapkan pendubalannya untuk menyerang negeri Kelantan. Dan untuk mengelakkan daripada serangan begitu, Cik Siti Wang Kembang telah mengahwinkan Puteri Saadok dengan Raja Abdullah. Dan mereka telah mengadakan majlis yang amat gemilang sekali sebagai menyambut perkahwinan mereka berdua. Tetapi Raja Siam masih lagi tidak berpuas hati dan dia telah menghantar satu lagi rombongan untuk berjumpa dengan Cik Siti Wang Kembang. Rombongan itu termasuklah Sami-Sami Siam telah berjumpa dengan Cik Siti Wang Kembang. Dan mereka telah berbincang dengan Cik Siti Wang Kembang. Katanya rombongan daripada Siam itu, "Wahai Cik Siti Wang Kembang, kami adalah wakil daripada raja kami yang amat masyhur, Raja Siam. Kami berkehendakkan ingin membawa Puteri Saadok balik kepada negeri Siam." Tapi Cik Siti Wang Kembang berkata, "Aku sebagai raja di sini, aku sesekali tidak akan membenarkan engkau mengambil Puteri Saadok sebagai permaisuri." Tetapi Ulu Balam dan Sami Siam telah mengabarkan cerita tersebut kepada Raja Siam, dan Raja Siam bertitah kepada Ulu Balam, "Okey, persiapkan segala bala tentera, kita akan pergi menyerang negeri Kelantan." Dan Raja Abdullah bila mendengar perkhabaran ada bala tentera akan menyerang negeri Kelantan, dia telah menyiapkan, bertitah kepada rakyat jelatanya, "Wahai rakyat jelata sekalian, beta berhendakkan kita mempertahankan negeri Kelantan ini daripada bala tentera negeri Siam." Dan berlakulah satu pertempuran yang amat dahsyat dan ramailah kematian suami dan ibu bapa, kehilangan anak dan juga anak kehilangan ibu bapa. Setelah reda peperangan tersebut dan negeri Kelantan berjaya dipertahankan oleh Raja Abdullah, Puteri Saadok dan Raja Abdullah telah melawat medan peperangan. Dan Puteri Saadok merasa amat sedih sekali melihat rakyat jelata telah ramai terkorban kerana mempertahankan dirinya. Dengan itu, dia berkata kepada Raja Abdullah, "Wahai Kekanda, Dinda merasa amat sedih sekali dengan peristiwa ini.
Dinda tidak berkehendakkan peristiwa ini berlaku lagi. Jikalau Raja Siam mahukan adinda, serahlah adinda kepada Raja Siam. Tetapi Raja Abdullah berkata, Kekanda amat sayang kepada adinda. Kekanda tidak akan melepaskan adinda dengan begitu mudah kepada Raja Siam. Tetapi Puteri Sa'dun terus memujuk Raja Abdullah. Adinda berjanji dengan Kekanda bahawa pemergian adinda hanyalah untuk sementara. Adinda akan berusaha untuk kembali. Dengan itu, dengan rasa berat hati, Raja Abdullah pun berkata, baiklah adinda, Kekanda akan menunggu adinda kembali. Dan dengan persetujuan itu, Raja Abdullah pun menyiapkan persiapan dan menghantar Puteri Sa'dun kepada Raja Siam. Dan Raja Siam bila menerima Puteri Sa'dun, dia telah memujuk Puteri Sa'dun agar menerima dia sebagai Raja Siam dan menjadi gundik kepada Raja Siam. Tetapi Puteri Sa'dun dengan sekuat hati tidak tunduk kepada Raja Siam dan telah berdoa kepada Tuhan agar melindungi dirinya. Dan doanya telah diperkenankan. Setiap kali Raja Siam cuba untuk memujuk Puteri Sa'dun, dia tidak berjaya. Bahkan dia telah mendapat satu penyakit sopak, gatal satu badan. Oleh kerana tidak tahan dengan penyakitnya, maka dia telah merujuk pada Nujum. Dan Nujum itu berkata, hanyalah ada satu cara untuk mengobati penyakit Raja Siam, iaitu dengan meminum air basuhan kaki Puteri Sa'dun. Dan dengan rasa berat hati dan tidak tertahan dengan rasa gatalnya, maka Raja Siam pun berjumpa dengan Puteri Sa'dun. Wahai Puteri Sa'dun, aku ingin meminta maaf padamu, tetapi aku inginkan air basuhan kakimu agar segala penyakitku akan hilang. Lalu Puteri Sa'dun pun berkata, aku boleh bagi air kakiku, tetapi dengan satu syarat, aku hendaklah dihantar balik ke Kelantan. Oleh kerana tidak tertahan dengan penyakitnya, maka Raja Siam pun bersetuju. Dan Puteri Sa'dun pun memberi air basuhan kaki. Dengan izin Tuhan, selepas itu penyakit Raja Siam telah sembuh dan Raja Siam telah mengutarakan janjinya dan menghantar balik Puteri Sa'dun kepada Raja Abdullah. Jadi dengan rasa gembira dan besar hatinya, Puteri Sa'dun telah kembali ke Kelantan. Tetapi bila tiba di istana, alangkah hancurnya hati Puteri Sa'dun bila dia melihat Raja Abdullah telah memperisterikan orang lain di atas singgasana. Lalu dia pun berkata, wahai Kekanda, sampai hati engkau menduakan aku. Tetapi Raja Abdullah berkata, aku tidak menyangka adinda akan kembali, kerana Raja Siam itu adalah sangat kuat adinda. Tetapi Puteri Sa'dun tidak berpuas hati. Lalu berlakulah satu perbalahan dengan Puteri Sa'dun dengan Raja Abdullah. Dan tidak semena-mena selepas itu, Puteri Sa'dun telah mencabut sanggul emasnya dan menikam Raja Abdullah, lalu terjelepuk mati di situ. Dan selepas itu Puteri Sa'dun merasa amat sedih dengan peristiwa yang menimpa diri. Lalu dia pun membawa diri ke Bukit Marak dan dikisahkan hilang di situ. Habislah cerita Puteri Sa'dun. Sebagai pengajarannya, pengorbanan hendaklah dihargai dengan lebih baik. Itu saja.